Prasetya, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita ke Sabah pula. Antara paparannya, berhubung peruntukan 1.027 bilion ringgit menerusi RMK11 bagi meningkatkan kemudahan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar serta situasi semasa kes denggi dan kolera di negeri itu. Dan untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu, langsung kita bersama Muhammad Syahrizam Awang di sana. Silakan Ijam. Terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited untuk memberi penekanan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan di Sabah. Ia termasuk menaik taraf bangunan sekolah memandangkan masih banyak sekolah daif di negeri ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata KPM akan menyusun senarai bangunan sekolah daif terbabit bagi melihat keutamaan untuk menyegerakan kerja-kerja naik taraf berdasarkan penilaian Jabatan Kerja Raya. Beliau berucap dalam majlis kupi-kupi bersama warga pendidik dan pesara guru serta pelajar dan ibu bapa di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Nambayan, Tambunan. Dr. Razi juga mahu Jabatan Pendidikan Sabah, guru-guru dan ibu bapa menyokong setiap usaha dilaksanakan kementerian tersebut. Ini kerana kerjasama erat antara semua entiti akan mampu membentuk ekosistem pendidikan yang lebih baik. Pada majlis ini, Dr. Razi turut menyampaikan replika cek allowance murid berkeperluan khas Fasa 2 Julai hingga Disember 2020 berjumlah RM91,800 kepada pejabat pendidikan daerah Tambunan. Beliau turut menghadiri majlis ramah mesra bersama warga sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tambunan di SMK Tambunan. Sejumlah 1.027 bilion ringgit diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi meningkatkan kemudahan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar yang merupakan antara pelabuhan terpenting negara. Peruntukan yang disalur melalui pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia itu merupakan sebahagian daripada 2.5 bilion ringgit peruntukan kerajaan pusat untuk pelbagai sektor pembangunan di negeri ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, setakat ini 34.3 juta ringgit daripada peruntukan tersebut sudah diluluskan. Sabah mempunyai matlamat untuk menggalakkan lebih banyak lagi shipping line singgah di sini supaya Sepanggar ini menjadi satu antara transshipment center dalam kawasan Bimiaga. Dan sudah pasti ia memerlukan peruntukan bagi memajukan kemudahan di sini. Datuk Seri Mustafa bercakap dalam sidang media selepas lawatan kerja ke Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar di Sepanggar. Katanya Pelabuhan Sepanggar mempunyai potensi besar kerana kedudukan Sabah yang berdekatan dengan beberapa negara besar seperti China, Jepun dan Indonesia. Malah rancangan kerajaan Indonesia untuk membuka ibu negara baharu di Kalimantan turut membuka ruang kepada Sabah dan Sarawak mencapai kemajuan. Justru Datuk Seri Mustafa berharap kerajaan negeri terus menjalin hubungan baik dengan kerajaan pusat untuk memastikan rancangan memajukan Pelabuhan Sepanggar terus mencapai objektif yang dirancang. Situasi semasa wabak denggi dan kolera di Sabah. 12 lagi kes baru wabak denggi dikesan semalam menjadikan jumlah kumulatif denggi di negeri ini meningkat kepada 3,357. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam infografiknya memaparkan kes baharu denggi dikesan di 5 daerah iaitu Keningau 6, 2 kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Tongot serta masing-masing 1 kes di Tawau dan Kota Belud. Setakat ini Kota Kinabalu mencatatkan jumlah kes denggi tertinggi dengan 849 kes, diikuti Tawau 510, Sandakan 466, Semporna 457 dan Lahad Datu 340. Terdapat 17 wabak aktif di negeri ini iaitu 8 wabak di Tawau, 3 wabak di Semporna dan masing-masing 1 wabak di Kudat, Tuaran, Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Lahad Datu. Sementara itu, wabak kolera turut meningkat dengan 2 kes baharu direkod semalam melibatkan kes bergejala. Kes baharu itu dikesan di Pitas dan Semporna. Ini menjadikan jumlah kes kolera meningkat kepada 116 dengan 77 kes daripadanya bergejala. Justru orang ramai dinasihati sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran bagi mengurangkan risiko jangkitan penyakit berjangkit. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Kota Kinabalu memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 pain darah sebulan bagi menampung keperluan pesakit di hospital berkenaan. Keperluan darah di HWKKS meningkat mendadak terutama semasa berlaku kecemasan melibatkan kemalangan jalan raya dan ibu bersalin.
Pegawai Perhubungan Awam Unit Perubatan Transfusi HWKKS Yahya Abdul Razak berkata pihaknya kini mengalami kekurangan bekalan darah akibat pandemik COVID-19. Kita kekurangan terlalu banyak bekalan darah kerana semenjak COVID kita tiada bekalan yang diterima. Paling banyak kita menerima bekalan dalam sepanjang COVID ni sebanyak dalam 3 ke 400 pain darah. Jadi separuh daripada bekalan bulan tersebut kita tidak dapat memperolehinya. Beliau ditemui pemberita RTM semasa program derma darah yang diadakan serentak dalam program Merdeka di Komuniti Flat Persekutuan di Likas. Sementara itu, penderma darah yang ditemui mengaku tidak pernah serik untuk menderma darah demi membantu golongan yang memerlukan darah. Saya terdorong dengan sebab penting kan, dapat macam yang diwar-warkan tadilah oleh Jabatan Kesihatan. Dorang bagi tahu dengan 1 pain darah tu boleh selamatkan 3 nyawa. Untuk membantu mereka yang memerlukan kerana sekarang pun kita tahu yang hospital kekurangan darah. So kita menderma. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Unit Perubatan Transfusi HWKKS turut melaksanakan program derma darah di beberapa lokasi termasuk kompleks beli belah untuk mengumpul bekalan darah. Sekurang-kurangnya 100 pain darah berjaya dikutip menerusi program tersebut. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Nurlela. Baik, Ijam, terima kasih. Baiklah.